Hai guys, selamat kembali ke channel MDIZ. So, untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak kongsikan serba sedikit mengenai line-up terbaru daripada OnePlus, iaitu OnePlus 9R. Walaupun OnePlus 9R ni dah keluar lama, tapi sayangnya dia tak ada untuk market Malaysia. So, device yang aku ada ni adalah China set. Dan dalam video kali ini, aku akan buat full in-depth review mengenai peranti ini. So, tanpa buang masa, ayuh kita mulakan video ini. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan rekaan yang digunakan. Secara peribadi, aku suka dengan rekaan OnePlus 9R ni. Walaupun design kali ni nampak macam simple je kan, tapi dia masih ada ciri-ciri yang menunjukkan ini adalah sebuah peranti flagship. Contohnya, dia masih dibekalkan dengan Corning Gorilla Glass 5 pada back panel. Lepas tu ditambah pula dengan frame aluminium dan kemasan jenis matte. So, bila korang pegang tu, rasa premium, rasa solid tu memang ada. Dan korang pun tak perlu risau mengenai kesan cap jari sebab dia memang totally matte finish. Dan satu benda yang menarik pada peranti OnePlus ni adalah pada alert slider dia. Bagi aku, alert slider ni adalah satu keunikan yang tak banyak peranti lain ada. Di mana alert slider ni berfungsi untuk tukar sound profile kepada silent, vibrate ataupun ring. Kemudian mengenai haptic vibration pula, aku boleh katakan yang haptic vibration dia rasa premium dan aku dah cuba compare dengan haptic vibration pada S20 FE 5G. Secara jujurnya, OnePlus 9R punya haptic feedback lagi sedap. Lagi-lagi bila korang buat typing dekat keyboard. Memang boleh rasa yang vibration dia tu berbeza dan setaraf dengan phone flagship. Lepas tu OnePlus 9R juga turut hadir dengan setup stereo speaker dan bagi aku setup stereo speaker dia ni dah cukup bagus, cukup kuat, cukup sempurna lah untuk tanda harga macam ni. Dia dapat hasilkan audio yang balance dan bagi telinga aku dah cukup sedap sebenarnya. So kalau nak layan movie direct dengar daripada speaker memang dah cukup baik. Cuma kalau nak kata OnePlus 9R ni sempurna, macam tak juga. Dia masih ada kekurangan yang boleh dikategorikan sebagai subjektif. Contohnya, dia tak ada wireless charging dan tidak menyokong sebarang IP rating langsung. So, kalau korang ni seorang rider Panda ataupun Grab, aku tak berapa sarankan untuk beli OnePlus 9R ni. Sebab dia tak ada IP rating. Mungkin kalau terkena hujan masa korang kerja, akan ada risiko tersendiri. Dan kekurangan seterusnya adalah OnePlus 9R ni tidak mempunyai slot SD card dan juga tiada lubang 3.5mm audio jack. So, macam mana sekalipun, korang kena cari alternatif lain macam earbuds ataupun adapter untuk gunakan earphone. Secara keseluruhan, aku boleh katakan yang aku berpuas hati dengan rekaan yang ada pada OnePlus 9R ni. Cuma dekat bahagian back panel dia ni je lah rasa macam finishing matte yang jenis sangat licin. Ya, sangat licin nampak boleh slide lagi. So aku pun lebih prefer lah untuk pakai casing sepanjang masa sebab takut tergelincir daripada tangan. Dah lalang dah sembang pasal back panel ini, apa kata kita pergi dekat bahagian kamera dia pula. So OnePlus 9R hadir dengan 4 setup kamera, di mana terdapatnya lensa wide 48MP, lensa ultrawide 16MP, lensa makro 5MP dan juga lensa monokrom 2MP. So untuk pengalaman menggunakan kamera pada OnePlus 9R ni, apa yang aku boleh puji adalah bila ambil gambar outdoor dengan cahaya yang cukup. Gambar yang dihasilkan tu memang memenuhi kriteria yang aku nak. Boleh kata yang OnePlus 9R juga mampu untuk hasilkan gambar dengan baik. Even kalau ada cahaya yang kuat daripada belakang objek pun, dia mampu untuk counter cahaya itu dengan baik. So far, kamera dia agak bagus dan boleh deliver prestasi kamera yang cukup memuaskan. Cuma sebagai seorang pengkritik, mestilah ada benda yang aku nak komplain. Apa yang aku perasan, lensa ultrawide pada OnePlus 9R ni macam kurang baik sedikit. Sebenarnya bukanlah teruk sangat, tapi boleh nampak yang tahap sharpness dia kurang baik dan noise pada gambar akan bersepah. Lagi-lagi kalau lepas snap tu, korang cuba zoom untuk tengok secara details, memang akan nampak yang tahap sharpness dia kurang bagus. So, lensa ultrawide ini akan jadi bagus, akan jadi cantik bila ambil gambar outdoor dengan cahaya yang cukup. Kalau ambil gambar indoor macam dalam mall, lepas tu tangan korang pula tak stabil masa ambil gambar, memang akan dapat hasil yang agak mengecewakan. Kemudian mengenai portrait mode pula, gambar yang dihasilkan just nice, warna kulit pun tak nampak pelik sangat, tapi aku masih rasa yang potongan rambut dia tak terlalu accurate. So, akan ada setempat bokeh effect dia macam tak sekata. Manakala mengenai fungsi night scape, secara peribadi aku rasa night mode dia cantik. Kalau tempat tu kurang cahaya pun dia mampu untuk mencerahkan gambar dengan baik. Dan apa yang aku paling suka adalah pada warna persekitaran. Even guna fungsi night mode, tapi warna persekitaran macam warna kereta, warna pokok, warna skin tone dan sebagainya masih natural dan boleh nampak yang fungsi night mode dia ni tidak mengubah warna tersebut menjadi lebih teruk. Dan untuk penghasilan video, untuk pengetahuan korang, OnePlus 9R ni mampu untuk rekod sehingga 4K 60fps. Tapi kalau korang nak gunakan lensa ultrawide ataupun zoom sambil rakam video, korang kena setkan kepada 30 frame per second. Tak kisahlah untuk resolusi 1080p ataupun 4K, mesti kena ubah kepada 30 frame per second. Lepas tu satu lagi, kalau korang nak gunakan fungsi super stable, dia akan automatic ubah rakaman video kepada 1080p 30fps. Overall untuk kualiti video pada OnePlus 9R ni cukup baik.
autofocus pun pantas, dan video yang korang tengah tengok ni dirakam dalam resolusi 4K 30fps. Macam aku cakap tadi, kualiti video cukup bagus, tahap stabilization pun memuaskan. Walaupun tak gunakan fungsi super stable, tapi tahap stabilization dia memang dah cukup bagi aku. Cuma kekurangan paling obvious adalah bila korang nak zoom in ataupun zoom out semasa rakam. Dia akan jadi stuck sekejap ataupun senang kata ada delay sedikit masa nak ubah kepada tahap zoom yang berbeza. Secara keseluruhan, kamera pada OnePlus 9R ni jadi cantik bila ambil gambar ataupun video dengan cahaya yang cukup. Kalau ambil gambar low light ataupun tempat yang kurang cahaya, gambar yang dihasilkan tu kurang memuaskan. Kemudian mengenai paparan hadapan pula, OnePlus 9R hadir dengan paparan jenis Full AMOLED 6.55 inci dengan resolusi Full HD+. So panel yang ada pada OnePlus 9R ni sebenarnya tak banyak improvement daripada OnePlus 8T pun. Boleh kata sama lah. Tapi bagi aku, skrin pada OnePlus 9R ni pun dah cukup cantik. Lepas tu, in-display fingerprint scanner dia pun sangat laju, sangat pantas. Once korang letak je, dia dapat detect jari korang dengan pantas lah. Kalau pada 10 tu, aku boleh bagi dalam 8 kali dia dapat detect jari korang dengan sempurna. So bagi aku, in-display fingerprint scanner dia memang tak ada masalah. Dan untuk tanda harga bawah RM2,000, aku sebenarnya tak letakkan harapan yang tinggi sangat. Tapi so far, skrin dia memang cantik, color pun punchy dan viewing angle pun sangat mantap. Lepas tu untuk Netflix pun, OnePlus 9R ni support Widevine Level 1 dengan HDR10 punya content. Dekat S20 FE 5G dulu, dia tak support tau HDR10 punya content dekat Netflix. Tapi OnePlus 9R ni dia support. So boleh kata ada perbezaan yang tipis lah. Dan walaupun skrin dia ni hanya Full HD+, tapi dia masih mampu untuk memaparkan kualiti skrin yang sangat bagus. So far, aku memang enjoy untuk layan konten dekat OnePlus 9R ni. Lepas tu ditambah pula dengan keupayaan refresh rate 120Hz. So kelancaran skrin 120Hz tu memang terasa sangat smooth. Skrin dia pun sangat responsif. So memang tak ada masalah untuk scroll social media dan sebagainya. Dan last sekali, benda yang aku paling bersyukur sekali adalah OnePlus 9R ni hadir dengan flat screen. So memang cun lah orang kata, kena dengan cita rasa aku. Cuma ada satu benda yang aku tak berapa puas hati dengan skrin dia ni. Untuk pengetahuan korang, OnePlus 9R ni hadir dengan kecerahan nits 1100. Tapi sayangnya dia punya brightness level macam tak berapa tinggi. Even aku duduk dalam bilik macam ni, aku kena letakkan brightness level dia dalam separuh macam tu baru nampak terang. Dan kadang-kadang bila tengok skrin dia di bawah matahari macam kurang baik sedikit. Kena naikkan lebih daripada separuh macam tu baru nampak okey, terang dan sebagainya. So kecerahan nits di bawah matahari kurang memuaskan. Tu je aku nak komplain. Kalaulah kecerahan nits dia bagus bawah matahari, memang cukup sempurna dah skrin OnePlus 9R ni. Dan antara upgrade terbesar pada OnePlus 9R ni adalah dia menggunakan chip pemprosesan daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 870 berbanding OnePlus 8T yang hanya menggunakan Snapdragon 865. So Snapdragon 870 ni sebenarnya adalah upgrade version kepada Snapdragon 865 Plus, di mana dia telah di-overclock kepada 3.2 GHz. Jadi sebabkan OnePlus 9R ni menggunakan Snapdragon 870, prestasi dekat smartphone ni memang sama macam sebuah phone yang premium. So apa yang korang letak, apa yang korang buat memang akan terasa lancar. Sebenarnya aku nak test main Genshin Impact dekat OnePlus 9R ni, tapi aku tak faham cara nak main game tu dengan betul. So aku minta maaf sebab tak dapat nak share pengalaman main Genshin Impact dekat OnePlus 9R ni. Aku cuma ada test main PUBG Mobile saja. Dan sepanjang aku gunakan OnePlus 9R ni, aku tak rasa ada masalah sangat. Contoh macam kepanasan yang melampau ke memang tak ada. Tambahan dekat Oxygen OS ni ada fungsi gaming mode, di mana korang boleh tahu battery level dan tahap suhu semasa main game. Dan selama aku gunakan, belum pernah lagi OnePlus 9R ni mencecah lebih daripada 42 darjah Celsius semasa main PUBG Mobile. Boleh kata yang suhu dia konsisten dalam 35 hingga 40 darjah Celsius. Lepas tu untuk notification pun korang boleh ubah sama ada korang nak dalam tulisan sahaja ataupun block terus. So far aku rasa best lah main game dekat OnePlus 9R ni. Prestasi dia memang top notch untuk tanda harga macam ni. Manakala untuk prestasi bateri, OnePlus 9R hadir dengan bateri berkapasiti 4500 mAh. Dan mengikut pengalaman aku gunakan peranti ini sebagai daily driver, aku boleh dapatkan screen on time sekitar 5 ke 6 jam sehari. Contohnya, kalau total bateri tu dapat bertahan selama 14 jam, screen on time pula boleh dapat sekitar 5 jam macam tu. Tapi untuk result yang korang tengok ni, aku memang buat testing betul-betul. Maksudnya aku main game, letak refresh rate 120Hz, tengok movie dan sebagainya. Sebab aku nak tahu berapa lama bateri dia boleh tahan. Tapi kalau aku gunakan OnePlus 9R ni secara santai, macam contoh aku keluar rumah daripada pagi ada 100% kan. So bila petang tu masa balik rumah, bateri masih berbaki dalam 30 ke 25%. Boleh kata yang bateri dia lepas untuk seharian dan tak terlalu menurun secara mendadak. Dan kalau habis bateri pun aku tak perlu risau sebab dalam kotak OnePlus ada sediakan adapter pengecasan pantas 65W. So 65W ni memang laju gila, boleh full dalam masa 30 ke 40 minit sahaja. Sampai kan kadang-kadang kalau aku terlupa nak cas bila bangun pagi, aku cucuk je cas, lepas tu aku pergi mandi, pergi siap-siap sarapan semua, tahu-tahu bateri dia dah cas dalam 70 ke 80%. So memang laju dan aku sangat berpuas hati dengan penggunaan fast charging ni. Dan yang terakhir, macam mana korang nak dapatkan OnePlus 9R ni? Macam yang korang tahu, OnePlus 9R ni tak ada my set kan? So device yang aku ada ni, aku beli import set daripada Fastech Lim.
Aku rasa kebanyakan user OnePlus import set dah kenal dengan Fastech Lim ni. Memang bukan satu nama yang asing lagi lah. Sebab dia memang terkenal sebagai seorang seller yang menjual import set. So far servis dia memang sangat bagus dan kalau ada masalah dia akan cuba bantu. So kalau korang berminat untuk membeli OnePlus 9R daripada Fastech Lim ni, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. Tapi aku pesan siap-siap yang Fastech Lim ni tak jual ready stock. Maksudnya kalau korang bayar full payment dan sebagainya, korang perlu tunggu dalam 7 ke 8 hari. Kira kena pre-order lah. Tapi tak perlu risau sebab dia memang boleh dipercayai. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jadi kesimpulannya, adakah benar peranti ini sebuah flagship killer? Bagi aku, OnePlus 9R ni sesuai ataupun layak untuk digelar sebagai flagship killer. Dengan tanda harga bawah RM2,000, korang dapat spek X series, performanya mantap, lepas tu prestasi bateri dan kamera pun sangat memuaskan. So memang berbaloi dengan tanda harga jualan dia. Dan kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah peranti daripada OnePlus, yes, inilah dia peranti yang terbaik yang patut korang beli daripada OnePlus sekarang. Tapi kalau korang ni pengguna OnePlus 8T, aku tak sarankan untuk korang beralih kepada OnePlus 9R sebab perbezaan antara kedua-dua peranti tersebut memang sangat tipis. Dan menurut OnePlus, peranti mereka kini mampu untuk dapat 3 kali major update. Jadi berkemungkinan besar OnePlus 9R ni boleh capai update sehingga Android 14 dan sebagainya. Seperti biasa, jika korang berminat, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So korang boleh cek dan nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah. And see you guys in the next video. Bye-bye.